Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita masih lagi di tajuk 4 tetapi 4.2 dan subtopik kita hari ini ialah 4.2.3 iaitu menulis penyataan function dan prosedur. Okey. Kita nak menulis penyataan function dan prosedur. Pertama function ni, penulisan user define. Sebelum ni kita dah belajar mengenai user define. Kita dah belajar mengenai user define. Apa user define ni boleh tengok dalam pengajaran sebelum ni. Dan dia mesti letak di permukaan permulaan atau cara. Permulaan atau cara. Pengguna boleh panggil balik fungsi ni. Panggil balik fungsi function ni setiap kali tugasan khas. Dia ada tugasan khas dia. Bersadar. Seterusnya. Sinteks. Dia kena ada sinteks dalam Python. Sinteks ialah pentarifan suatu user defined function. Pentarifan. Pentarifan. Kena ambil note lah ni. Cara menulis function ni kita ada def ni, def dia punya user define kita nak define dia. Kemudian nama function. Nama function. Kita ada parameter dan kita ada colon titik bertindih tak nampak situ. Kemudian kita ada badan function. Akhir sekali kita kena ada return di mana dekat return tu kena ada nilai. Kena ada nilai. Seterusnya. Ini hak tak nampak tadi. Kita kena ada def. Allah, tak nampak logo ni. Function kena ada parameter. Parameter mesti duduk dalam bracket dan dia mesti diakhiri dengan tanda colon ni, tanda colon. Ni kemudian kita kena ada badan function. Apa badan function ni? Nanti kita tengok lepas ni. Dan lepas return kena ada nilai. Nilai ni mesti duduk di dalam bracket. DEF. Define. Yang maksud define. Kita nak takrifkan function. Ni maksudnya define ni. Define ni. Define. Kemudian seterusnya kita ada nama function. Ni, nama function. Ni. Nama function. Cikgu ubah dulu ni. Kita ada nama function. Nama function. Nama function. Nama function dia kena cerminkan tugas khas. Ada tugas khas ni, tugas khas. Tugas khas. Dia kena buat gapo kita suruh dia buat. Seterusnya parameter. Ni parameter ni mesti duduk di dalam bracket dan dia merupakan nilai. Kita kena letak nilai yang dihantar kepada function semasa dipanggil. Maksudnya kalau dipanggil, dia akan dihantar kepada function. Dia menerima argument. Ni, argument. Argument. Parameter yang cikgu tengah letak ni, dia kena duduk dalam tanda kurungan. Seterusnya. Titik bertindih ni ada makna. Bukan saja-saja titik bertindih. Titik bertindih. Pentarifan nama function dan parameter mesti diakhiri dengan tanda titik bertindih. Kalau tidak akan ada sinteks.
Seterusnya masih lagi function. Okay, badan function. Badan function ni kita mula dengan kita mula sebaris selepas nama function. Okay, ni. Lepas nama function, kita buat badan function. Tak nampak warna ni. Ambil warna biru. Okey, dia adalah terdiri daripada set arahan ya, set arahan ni, set arahan. Okey, seterusnya return. Return ni untuk pulangkan nilai, dan kalau function ni dia hanya pulangkan satu nilai sahaja dah. Kita buat dah hari tu sikit-sikit untuk menghasilkan yang atau output yang dihasilkan oleh function. Okey, memulangkan nilai. Itu fungsi return. Okey, penyataan return. Memulangkan satu nilai sahaja. Satu nilai sahaja. Satu sahaja. Kalau ditanya dalam soalan ni, kena ingat. Function dia ada beza pula dengan prosedur. Dan nilai ini boleh merupakan nilai tunggal. Nilai tunggal. Atau satu ungkapan. Ungkapan tu maksudnya ikutlah. Macam dalam bentuk ayat. Nilai tunggal ni nombor. Okey. Ungkapan ni katakan jumlah. Apa? Itu ialah ungkapan. Selamat hari jadi. Mungkin. Okey. Nilai yang dipulangkan dalam penyataan return. Okey, nilai yang dipulangkan dalam penyataan return boleh berupa satu nilai tunggal atau sekumpulan nilai yang diasingkan dengan tanda koma. Dalam ni boleh ada banyak. Dalam parameter ni, okey, kita boleh buat sekumpulan nilai, kemudian kita asingkan nilai itu dengan tanda koma. Tanda koma. Okey, seterusnya. Okey, ini yang awak boleh lihat dalam buku teks ya. Buku teks muka surat 170 ni eh. Okey, dalam situasi dia ada 3 situasi di sini, situasi 1, situasi 2, situasi 3. Okey, dalam situasi 1. Ni tengok. Dia ada dipisahkan oleh tanda koma. Ni tanda koma. Apa tanda koma? Ini ialah sekumpulan nilai. Yang ni kita maksudkan dengan sekumpulan nilai. Ada koma. Ni ada koma. Okey. Ni ialah dia ada def. Kemudian ini kau panggil gapo ni. Sebelum return ni kita panggil gapo benda ni. Tengok balik slide sebelum tu. Okey. Kemudian dia return. Gapo X tambah Y ni? Kena tahu. Gapo X tambah Y. Ini gapo jumlah ni? Kena tahu. Okey. Ini ialah jumlah sama dengan X tambah Y ni ialah gapo tu? Ialah badan function. Okey. Seterusnya. Soalan. Okey. Soalan ni berdasarkan kepada slide sebelum ni lah. Okey, dalam soalan ni awak kena salin soalan ni kemudian hantar kepada Google Classroom. Okey, Google Classroom. Masih lagi menggunakan link yang sama dah. Salin kemudian hantar ke dalam Google Classroom. Tak usah hantar dalam WhatsApp. Penuh memory. Okey, cikgu nak tengok dalam Google Classroom ni semua terlibat dah. Kalau ada dalam grup WhatsApp tu, biar ada berlaku. Sebab sebelum ni tak ramai. Jadi setiap sekali tugasan yang cikgu bagi kena hantar dalam Google Classroom. Okey, isikan maklumat di sini. Gapo di sini, gapo ni soalan dia kena jawab. Ni, isi je tempat kosong ni. Okey, macam mana nak isi cikgu? Okey, ni dia. Tu
Jakpel. Pilih je. Supalah budak sekolah rendah. Okey. Okey, banyak. Pilih mana nak letak argument, mana nak letak parameter, mana nak letak colon, mana nak letak indent. Itu ialah prosedur. Itu ialah function. Okey. Sekarang kita masuk pula kepada soalan lagi. Nota lah sikit Nota. Okey, indent. Sebelum ni kita dah tengok gapo indent. Okey. Apa itu indent? Kita dah tengok. Okey, awak isi. Ni ialah soalan juga. Salin soalan ni dan masukkan dalam Google Classroom. Cikgu akan letak satu template untuk letakkan tugasan awak di situ. Jangan letak ikut same. Baca molek arahan yang cikgu bagi dalam Google Classroom. Okey. Ini cerita mengenai function. Kebanyakan bahasa pengaturcaraan. Jadi kebanyakan kita ni kita guna bahasa Python. Okey. Kita guna bahasa Python. Amalan meletakkan indent. Indent. Lagu mana indent? Kita tengok dah. Tak tahu lagi baca buku teks. Melupakan satu amalan terbaik untuk memudahkan pengaturcara membaca kod yang ditulis. Tapi tidak menjadi kesalahan jika tidak ada indent. Tak apa tak ada indent. Tapi kalau ada indent, lebih baik. Okay. Itu untuk bahasa. Sekarang ni untuk Python. Sebab kita belajar Python tingkatan 2 belajar Python, tingkatan 3 belajar Python. Kalau kita tak letak indent dalam bahasa pengaturcaraan Python, maka akan ada sinteks. Mesti kita mesti letak